Okey, kita sambung tajuk 5.3 Multiplication Rules and Conditional Probability. Okey, untuk tajuk yang ini, course outline dia yang pertama, kita nak akan sentuh tentang independent event. Okey, independent event A and B. Kita nak A and B using multiplication rules. So semasa kita nanti saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan rumus independen ini sehingga kita boleh simpulkan bahawa A silang dengan B kita boleh buat bersamaan dengan PA darab dengan PB. Nanti kita akan tunjuk bagaimana rumus ini terhasil. Kemudian kita pergi kepada conditional probability. Okey, dia akan ada perkataan given. Selain daripada perkataan given, ada perkataan known atau ada perkataan if dan juga ada perkataan known untuk menunjukkan yang kita harus menggunakan rumus conditional. Okey, daripada situ, kalau Madam modified rumus yang B, apabila Madam menjadikan PA silang B sebagai tajuk, maka PB datang ke sana akan menjadi darab. Itu course lain yang kita nak belajar. Okey, so kita tengok bagaimana rumus ini terhasil. Okey, bagaimana rumus ini terhasil seandainya event A and B are independent. Kalau ada perkataan independent je baru boleh guna. Okey. So, rumus yang kita ada sebelum ini yang akan diberi semasa exam ialah kebarangkalian A union B sama dengan PA tambah dengan PB tolak dengan kebarangkalian A silang dengan B. Okey, kemudian kalau dalam soalan itu dia bagi clue dia adalah independent, jadi Mama boleh tukar benda ni kepada satu benda yang baru. Okey, iaitu Mama gantikan nilai ini dengan PA darab dengan PB. Seandainya A dengan B are independent. So, ada perubahan pada rumus di sini. Itu bezanya dengan rumus kebarangkalian yang biasa. Yang kedua, apabila kita menggunakan rumus conditional, diberi A berlaku setelah B berlaku. So, di sini sebenarnya peristiwa B berlaku dahulu, baru diikuti dengan peristiwa A bersamaan dengan kalian persilangan di antara A dengan B. Kita perkan dengan kebarangkalian yang berlaku dahulu adalah PB. Okey, oleh kerana soalan yang diberikan nanti menyatakan bahawa A dengan B adalah independent, maka nilai yang biru ni Mama terpaksa tukar jadi PA darab dengan PB dan perkan dengan PB. Dari situ kita boleh mematikan kebarangkalian B di atas dan di bawah. Akhirnya kebarangkalian A given B bersamaan dengan kebarangkalian A. Itu cara kita nak gunakan kalau diberi maklumat tentang independent. Okay, if A and B are independent, independent event, it means that the outcome of one event does not affect the outcome of the others. Dia tak memberikan kesan pun. Okay, so kalau nak tengok perbezaan di antara mutually exclusive dan juga independent event, kita ada ringkaskan pada nota muka surat 45. Okey, Madam lebih selesa
biasa menerangkan dengan menggunakan contoh supaya boleh mudah dihadam oleh pelajar. Example 21, dia cakap di situ, suppose two events A and B are independent. A and B dia bagi clue adalah independent. Clue diberi. Jadi sebenarnya apabila soalan tanya A, okay, A dia tanya kebarangkalian A bersilang dengan B dan ada pula ayat independent. Jadi Mama Z boleh guna sebagai kebarangkalian A darab kebarangkalian B. Bersamaan dengan kebarangkalian A dia bagi 0.4. Kebarangkalian B dia bagi 0.25. Jadi jawapan kita ialah 0.1. Itu example 21A. Okey. Kita tengok soalan 21B. Okey, 21B. Yang pertama, kita ada rumus union di sini yang basic, yang asas, diberi dalam exam. Yang ini rumus diberi. Kalau ikutkan rumus tahun-tahun lepas, dia diberi. Kemudian kita memasukkan nilai. Okay, nilai kebarangkalian A adalah 0.4, kebarangkalian B 0.25 dan nilai persilangan baru kita cari tadi. Jadi daripada pengiraan kita dapati kebarangkalian A kesatuan dengan B adalah 0.55. Okey. So Mama Z teruskan dengan conditional probability. So untuk conditional probability, senarai rumus ini juga diberi dalam exam. Dia bagi rumus yang biru. Okay, rumus yang biru dia bagi. Ataupun kalau awak tengok di sini yang rumus yang biru, awak dapati B berlaku dahulu, jadi B berada di bawah. Sama juga yang ini, A berlaku dahulu, maka kita pergi dengan PA. Okey, untuk pengetahuan pelajar, okay, nilai yang highlight dengan warna biru sekarang ni, highlight warna pink sekarang ni, okay, kebarangkalian A silang dengan B. Kemudian kita ada kebarangkalian B silang dengan A. Okey, sebenarnya nilai kedua-dua ni adalah sama. Tak kisahlah A silang B ataupun B silang A. Tempat yang bersilang itu adalah sama luas. Jadi nilai kebarangkalian adalah sama. Okey, cuma untuk yang di bawah yang ini, okey, di bawah yang ini, peristiwa yang berlaku dahulu adalah peristiwa B, manakala yang ini peristiwa yang berlaku dahulu adalah A. Itu perbezaannya. Okey, so kita tengok tadi kita dah buat example 21. Okay, yang ini mungkin example 22, kita betulkan ini mungkin example yang ke-22. Okay, dia ada bagi A and B. A and B are two events such that PA 1/3 and then probability B is 1/4. Lepas tu dia punya A intercept B tu 1/12. Dalam soalan dia tak mention tentang mutually exclusive ataupun independent event. Dia tak mention, jadi kita tak boleh buat kesimpulan seperti yang kita kata N itu darat. Tak boleh sebab tak ada kata kunci. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita salin dahulu rumus union pada senarai rumus. Okay. Kemudian kita nak mencari nilai yang ini, kita menggantikan nilai PA kita 1/3, PB kita 1/4 dan kita tolak saja dengan persilangan. Maka dapatan kita daripada hasil tambah dan tolak ialah 1/2. Jadi kebarangkalian A
Union B bagi contoh 22 ini adalah 1/2. Okey. Soalan nombor 22B. Okey. Soalan nombor 22B, kita nak mencari beberapa nilai. So, untuk nilai yang pelik, kita boleh minta bantuan Venn diagram dan kita isikan nilai persilangan tadi. Okey, nilai persilangan adalah 1/12. Okey, saya ambil kalkulator. Okey, saya ambil kalkulator terlebih dahulu. Okey, kita ambil kalkulator. Sana. Saya tak buka kalkulator awal-awal tadi. Okey. Jadi kita ada sekarang kebarangkalian A kita adalah 1/3. Tetapi kita dah tulis nilai 1/12. 1/3 kita tolak dengan 1/12. So kita dapat 1/4. Tulis nilai lebihan di sini adalah 1/4. Manakala kebarangkalian B pula adalah 1/4. Okey. Dan kita dah tulis 1/12. 1/4 kita tolak dengan nilai yang di tengah-tengah tu 1/12. So kita akan dapat nilai lebihan di sini adalah 1/6. Dalam kebarangkalian, okay, jumlah kesemua sekali itu adalah 1. 1/4, okay, kita tambah dengan 1/12, okay, tambah dengan 1/6. Kita tengok cukup tak 1. Okay, didapati tidak cukup. Okay, 1 tolak setengah. Jadi nilai di luar ini adalah 1/2. Jadi bagaimana caranya untuk kita? Okay. Sekejap saya tengok A dengan example 20 tadi. 0.4, 0.25, 0.4, 0.4. Okey. Okey, saya sambung. Okey, untuk mencari nilai kebarangkalian A, so mula-mula madam highlight bahagian A dulu. Okey, highlight bahagian A. Kemudian kata bersilang dengan. Okey, bersilang. Jadi jawapan alternatif ni kita tak boleh terima. Tak boleh terima sebab A dengan B tidak independen. Dia tak ada bagi. Sorry. Okey. Kebarangkalian A, Mama dah buat yang ini. Sorry. Bersilang dengan, okay, bersilang dengan not B. Not B, Mama lorek dengan warna hijau. Tetapi Mama tak boleh masuk bahagian B tersebut. Okey. Okey, daripada lorekan kita sekarang ni, kita cari di manakah tempat yang ada kedua-duanya. Dia ada warna kuning dan dia ada warna hijau. Okey, didapati jawapan kita berada di dalam ni. Inilah kawasannya. Jadi sebaiklah kita dapat jawapan kita ialah 1/4. Okey, 1/4 dan sama ada pelajar nak ingat rumus, tetapi kaedah alternatif ni memang kita tak boleh tengoklah sebab yang ini kita tidak cukup maklumat untuk menyatakan dia adalah independen kerana tidak diberitahu dalam soalan. Kerana soalan ni sebenarnya soalan 22. Yang ini pun soalan 22, kita tak boleh ambil kenyataan daripada nombor 21 ni. Sebab dia tak sama kebarangkalian A sini 0.4. Kebarangkalian B 0.25, dia tak sama dengan contoh 22.
Kerana kebarangkalian A kita bukan 0.4. Jadi ini adalah contoh yang berbeza. Tolong betulkan nota kuliah. Example pada muka surat 49 merupakan example 22. Begitu juga dengan muka surat 50, ia merupakan example 22B. Okey, example 22 C pula kita nak buat. C kita nak buat muka surat 51. So kita kalau boleh kita tak nak tengok dahulu jalan kerja, so memang buat di sinilah. Okey. Kebarangkalian B diberi A telah berlaku sama dengan kebarangkalian B bersilang dengan A per dengan kebarangkalian A. Itu rumus dia. Okey, daripada Venn diagram, kita dah boleh nampak dah inilah dia nilai persilangan di antara mereka. Iaitu bersamaan dengan 1 per dengan 12 per dengan kebarangkalian A diberi dalam soalan 1 per 3. Jadi dalam pecahan, ada pecahan 1 per dengan 12. Okey, sekejap. Banyak pula. Okey, 1 per dengan 12 per dengan 1 per dengan 3. So, jawapan kita ialah 1 per 4. Ini. Okey. Soalan muka surat 51 juga adalah soalan 22C. Yang ini adalah soalan 22D. Tengok macam mana madam kira. Okey, madam tulis di tepi sini. Okey, kebarangkalian A diberi B prime berlaku sama dengan kebarangkalian A bersilang dengan B prime per dengan kebarangkalian B prime. Okey, dalam pengiraan tadi, kita dah kira A, B prime dan kita dapati jawapannya adalah 1 per 4. Ni, jawapan di sini adalah 1 per 4. Jadi, Mama Z kat sini nilainya adalah 1 per dengan 4. Kebarangkalian B, isterinya 1 per 4. Jadi nilai B prime kita boleh dapat lawan kepadanya ialah 3 per 4. Jadi dari sini bila kita mudahkan, jawapan kita ialah 1 dengan 3. Dapat jawapan nombor 22D iaitu 1 per 3. Okey, soalan nombor 22E. Okay, soalan 22E. So, dia nak the probability that only one of A or B will occur. So, yang pertama kita tengok yang warna pink, dapati A yang hadir. A yang hadir, B tak hadir. Manakala yang warna kuning, B pula yang hadir. Okay. So daripada situ, yang ini kita dah terkira tadi dalam soalan sebelum ni. Kita dapat jawapannya ialah 1 per 4. Manakala A prime B, kita kira belum? A prime, tak kira lagi. So yang ini kita gunakan gambar rajah ni lah. Yang pertama, madam highlightkan B. Ini B. Lepas tu kita highlightkan dengan A prime warna hitam. Okay, A prime warna hitam. Jadi kita dapati kawasan yang ada garisan hitam dengan warna kuning adalah dalam ni. Okay, adalah dalam ni. So kita nak tengok apakah nilai di dalam itu. Kita tengok Venn diagram kita yang mula-mula. Nilai di situ adalah 1 per 6. Baru kita ganti di sini lah.
Okey, baru ganti di sini. Nilai yang kedua ini adalah 1/6. Macam mana cara dapat? Mesti tahu lukis Venn diagram. 1/4 kita tambah dengan 1/6. Jadi jawapan akhir kita ialah 5/12. Okey, sekian dahulu episod yang keempat. Nanti kita akan sambung episod yang terakhir. Sekian, terima kasih.